Right, selamat pagi pelajar. Kita berjumpa lagi pada waktu sains. Okey, seperti yang dijanjikan pada kelas yang lepas, kita akan fokus kepada explore untuk mata sahaja untuk minggu ini. So, hari ini kita akan tengok 3 perkara tentang mata, iaitu mekanisme penglihatan. Bagaimana mata kita boleh nampak sesuatu. So, boleh rujuk buku teks muka surat 18. Lepas tu, jenis penglihatan yang ada pada organisme boleh dijumpai di buku teks muka surat 36 sampai 37. Dan akhir sekali kita akan tengok apakah had penglihatan manusia. Apakah benar yang kita tak dapat nampak. Yang itu boleh dijumpai pada muka surat 24 sampai 25. So cikgu sikit-sikit cikgu cantumkan semua yang bahagian mata dulu. Minggu depan baru kita pergi ke bahagian yang lain lah. So, let's start with the first one, mekanisme penglihatan. Bagaimana mata kita boleh nampak? So, sebenarnya mata kita boleh nampak sesuatu kerana satu objek, ini ialah objek. Objek, bila ada cahaya, sinaran cahaya dari objek ini akan masuk ke dalam mata kita mengikut laluan ini. Masih ingatkah apa lapisan pertama ni? Lapisan pertama ni kamu nampak pada gambar ni ialah kornea. Lepas tu cahaya akan masuk kepada yang warna putih, iaitu gelemair. Lepas tu masuk lagi melalui lubang ini iris dan sampai ke kawasan warna biru yang namanya kanta mata. Lepas tu masuk lagi pergi ke kawasan warna orange. Yang orange ini adalah gelemaca. Dan akhir sekali sampailah ke bahagian retina yang warna kuning ni. Di bahagian retina ada fotoreseptor. Ada reseptor yang mengesan rangsangan. Rangsangan di sini ialah cahaya kan. So cahaya dari objek ni masuk ke dalam mata dikesan oleh fotoreseptor. Fotoreseptor ni fungsi dia dari perkataan receptor, dia dari English sebenarnya receive. Receptor receive. Dia menerima rangsangan, lepas tu akan menghasilkan impuls. Dia akan menghasilkan maklumat, send message dalam bentuk impuls. Message ini iaitu impuls akan bergerak ke bahagian saraf optik dan masuk ke dalam kepala kita. Masuk dalam otak lah. So, apa pula tugas otak? Otak akan mentafsir impuls maklumat yang masuk dalam otak ni, proses maklumat. Lepas tu tengok yang asalnya bayang ataupun image lah, kita panggil ni image, bukan bayang-bayang. Bayang-bayang tu dia warna hitam, tapi image kalau kita nampak lilin, dia bukan warna hitam kan. Image itu boleh berwarna. So asalnya image ini terbalik, tapi selepas diproses di otak, maka image yang kecil dan terbalik ini dia akan kelihatan tegak dalam pentafsiran otak kita. Otak kita akan dapat tafsir lilin itu dia tegak. Lepas tu lilin itu sebenarnya adalah sepanjang ini. Taklah seperti dalam gambar bila dia dalam bahagian retina. Kecil saja. Tapi lepas diproses oleh otak, otak akan betulkan semula. Jadi tegak, lepas tu pergi ke saiz yang betul. Right? So itulah cara kita boleh nampak sesuatu depan mata. Cahaya masuk. Kena retina. Retina menghasilkan, keluarkan maklumat, send message dalam bentuk impuls dan dihantar ke otak. Otak yang memproses dan barulah kita tahu, oh di depan saya ada lilin. Macam itulah mekanisme penglihatan. Next, kita akan pergi tengok jenis penglihatan. Ada 2 jenis penglihatan, iaitu penglihatan stereoskopik dengan penglihatan monocular. Stereo means 2, melibatkan 2. Mono means 1. Mono maksudnya 1. So kita tengok huraian di sini. Apabila kita melihat sesuatu dengan sepasang mata, kedua-dua mata di depan, bila kedua-dua mata ni di hadapan kepala, kita kata kita melihat dengan penglihatan yang stereoskopik. Seperti burung hantu. Kita ni pun macam burung hantu, mata kita di depan kan. Alright. Yang kedua pula, haiwan yang melihat sesuatu dengan mata yang terletak di sisi kepala. Mata di sini. Ada 2 biji mata di tepi. So yang itu kita panggil sebagai penglihatan monocular. Penglihatan mono. Sebab dia guna satu mata tengok sebelah, satu lagi mata tengok lagi sebelah. So pada setiap masa, setiap saat, satu mata tu
Mata kiri ataupun mata kanan ni dia cuma boleh nampak benda di sebelah kanan. Mata kanan ini tak dapat tengok apa yang di sebelah kiri. Yang kanan cuma dapat tengok benda di sebelah kanan. Mata kiri pula cuma dapat lihat benda di sebelah kiri. So, dia pada satu masa dia cuma dapat tengok satu hala sahaja, satu belah sahaja. So disebabkan dia lihat dengan menggunakan satu belah saja mata. Satu belah, satu maksudnya monocular. So ini penglihatan monocular. So English we call it as monocular vision, and this one will be stereoscopic vision. So bagaimana medan penglihatan? Medan maksudnya seluas mana kita boleh melihat. Kalau untuk penglihatan stereoskopik, sebab dua-dua mata di depan, jadi kita boleh lihat arah depan dengan arah yang mencapar pergi ke tepi. Pergi ke tepi lah. Tapi kita tak nampak benda di belakang. Kita cuma boleh tengok benda yang di depan dengan benda yang di tepi. Alright. Dia mencapar. So tengok pada gambar ni, burung ni mata dia di depan macam burung hantu. So dia boleh nampak ini medan penglihatan dia. Ini kawasan yang dia boleh lihat lah. Pergi ke sisi masih boleh, kalau kita sengit mata sikit masih boleh tengok yang tepi kan. Tapi belakang memang tak dapat. So itu keburukan lah penglihatan stereoskopik ni. Kita tak dapat tengok benda di belakang. Kalau belakang ada hantu ke, kita pun tak nampak. Alright. Dan yang ini pula penglihatan monocular. Monocular ni mata dia di sisi. Bila di sisi, tengok dia boleh tengok lebih. Dia boleh tengok lebih jauh ke belakang berbanding yang burung hantu ni. So medan penglihatan dia akan lebih luas. Dia akan lebih luas, sampai ke belakang pun dia boleh nampak. So macam tikus ni dia tahu kucing di belakang aku. So dia akan lari lah. Dia boleh nampak tu. Itu advantage lah, kebaikan penglihatan monocular. Medan penglihatan lebih luas. Dalam buku ada suruh kita bandingkan kedua-dua jenis penglihatan ini. So cuba kita isi bersama. Untuk yang stereoskopik, bagi cikgu perbandingan lebih mudah kalau kita dapat bayangkan gambar ni semasa menjawab soalan. So untuk tujuan pembelajaran, cikgu sudah pamerkan gambar ni siap-siap di sini untuk kita bandingkan. Tapi masa exam, suppose dalam otak kita perlu dapat imagine, dapat bayangkan rupa benda ni lah, gambar ni, maka kita boleh buat perbandingan. So contohnya, penglihatan stereoskopik. Untuk yang stereoskopik ni, kedua-dua mata ni terletak di mana? Depan ke sisi. Untuk burung hantu, kedua-dua mata terletak di sebelah depan. Lepas tu untuk tikus yang mempunyai penglihatan monocular, kedua-dua matanya terletak di sisi. Lebih tepi sikit lah. Taklah betul-betul di depan kan. Perbandingan kedua, medan penglihatan seluas mana kita boleh lihat. Kalau untuk penglihatan stereoskopik, ini adalah medan penglihatan dia. Ini kawasan dia lah. Yang sebelah penglihatan monocular, dia boleh sampai ke belakang. Jadi yang mana yang lebih luas? Ini kan. Jadi keluasan medan penglihatan untuk penglihatan monocular adalah lebih luas. Medan penglihatan untuk penglihatan stereoskopik pula, yang ini adalah lebih sempit. Dia lebih sempit ataupun lebih kecil. Next, medan penglihatan yang bertindih. Ini kawasan warna ungu. Mata sebelah ni mata sebelah ni dengan mata sebelah ni, benda yang dia lihat bertindih. Contohnya mata saya sini, saya nampak depan tu. Mata ni pun nampak benda yang sama. So adalah medan penglihatan kawasan yang bertindih. Maksudnya kedua-dua mata boleh nampak. Untuk medan penglihatan yang bertindih, bagi yang penglihatan stereoskopik kawasan warna ungu ni, kita nampak dia lebih besar berbanding yang medan penglihatan bagi penglihatan yang monocular. Yang monocular ni tengok kawasan bertindih yang warna ungu ni dia lebih kecil. Lebih kecil. So itu poin yang seterusnya lah, perbandingan seterusnya. Medan penglihatan yang bertindih lebih banyak untuk penglihatan stereoskopik. Untuk penglihatan monocular pula, medan penglihatannya adalah lebih kecil dan sedikit. Kawasan ungu yang bertindih itu lebih kecil. Disebabkan medan penglihatan yang bertindih ini adalah lebih besar pada penglihatan stereoskopik, maka image yang terbentuk nanti adalah berbentuk 3 dimensi. Apa maksud 3 dimensi?
Maksudnya bagi burung hantu ni, dia akan nampak di depan ni ada image 3 dimensi. Image 3 dimensi, ini contoh dia lah. Kita boleh nampak depan, tepi, belakang, atas. Okey, itu maksudnya 3 dimensi. Okey, untuk yang 2 dimensi pula, okey, boleh dilihat oleh penglihatan monocular. Penglihatan monocular ni dia menghasilkan image yang bentuk 2 dimensi sahaja. Apa maksudnya 2 dimensi? Image 2 dimensi ni, ni contoh dia. Okay? So haiwan ini dia akan tengok organisma lain. Bila tikus ni tengok kita, bila dia tengok manusia, kita ni bagi tikus, bila dia lihat, dia rasa kita ni macam 2 dimensi, macam sekeping kertas saja. Okay? Yang 3 dimensi tu sebab kita ada mata yang stereoskopik. So bila kita lihat orang, bila kita lihat organisma lain, lihat kucing ke, ataupun tikus ke, kita dapat lihat mereka dalam bentuk 3 dimensi. Kita boleh nampak tepi, depan, belakang, semua aspek boleh nampak. Tapi untuk haiwan yang monocular, apabila dia melihat organisma lain, apabila tikus ni tengok kita, dia nampak kita macam 2 dimensi, macam sekeping kertas saja. Okey, kelebihan penglihatan stereoskopik, kelebihannya ialah dia dapat menganggar jarak dengan lebih baik. Okey, sebab kedua-dua mata tu boleh sama-sama menganggar jarak. Okey, kedua-dua mata ni medan penglihatan yang dia bertindih, yang warna ungu tu lebih banyak. Jadi dia boleh menganggar. Kedua-dua mata boleh sama-sama membantu untuk menganggar jarak dengan lebih baik. Okey, untuk yang jenis yang monocular pula, disebabkan bahagian yang kawasan yang boleh dilihat dengan kedua-dua mata ni dia terhad. Sebelah mata kanan dia nampak situ. Yang kiri dia nampak yang situ. So tempat yang dia boleh lihat bersama bertindih tu adalah lebih sikit. Jadi dia memang kurang tepat dalam menganggar jarak. Tapi kelebihannya disebabkan medan penglihatan dia boleh sampai ke belakang, dia boleh mengesan musuh dengan lebih senang. Dia boleh mengesan musuh dengan lebih senang dan cepat-cepat melarikan diri lah. Jadi kebiasaannya, perbandingan yang terakhir ni, kebiasaannya haiwan yang mempunyai penglihatan stereoskopik ini mestilah haiwan jenis pemangsa. Haiwan yang pergi tangkap makan haiwan lain. Haiwan yang pemangsa, yang lebih kuat lah. Lepas tu kebanyakan haiwan yang mempunyai penglihatan monocular ni adalah haiwan mangsa. Mangsa yang selalu dimakan orang, yang lemah. Okey, kalau ada pelajar tak dapat bezakan apa tu pemangsa dengan mangsa, in English we call it as predator and prey. If you can't differentiate it, satu cara ialah kamu boleh bezakan dengan tengok pada panjang ejaan dia. Tengok istilah pemangsa lebih panjang kan, mangsa lebih pendek. So yang panjang tu pemangsa, dia lebih power. Dia akan makan mangsa. Mangsa ni ejaan lebih pendek, so dia lebih lemah. Okay, so predator, the word is longer, so it's stronger, sound more powerful. Okay, so normally the predator will eat the prey. Okay, prey is shorter in the terms of the word, so means that is weaker lah, lebih lemah. Okay, so sudah settle untuk jenis penglihatan. Okay, kita akan bergerak kepada bahagian yang terakhir, iaitu had deria penglihatan. Okay, apakah benda yang menghadkan penglihatan kita, yang kita tak dapat nampak? Walaupun saya nampak benda tu, tapi benda tu seolah-olah tak wujud di depan saya. So kita tak akan perasan ada benda tu di depan kita. Okay, so had penglihatan kita yang dibincangkan dalam buku teks ada 2. Yang pertama ialah ilusi optik. Ilusi optik ini dia berlaku. Ilusi optik ni macam salah faham bila kita melihat sesuatu tu. Dia salah faham ini masa kita melihat berlaku kerana objek yang kita nampak itu, objek yang kita nampak itu, contohnya dia segi 4. Kita nampak benda tu segi 4, tapi dia berbeza daripada keadaan sebenar. Mungkin benda tu sebenarnya segi 4 tepat. Dia bukan segi 4, dia segi 4 tepat sebenarnya. Tapi bila mata kita lihat, kita nampak dia memang segi 4 tau. Tapi pada keadaan sebenar berbeza sebenarnya. Dan realitinya berbeza. Ini boleh berlaku apabila otak kita tidak dapat mentafsir sesuatu maklumat dengan tepat. Kerana ada gangguan dari sekeliling. So cikgu bagi satu contoh di sini.
Cuba tengok gambar ni. Garisan PQ dengan RS. Garisan mana yang lebih panjang? PQRS yang mana lebih panjang? Pelajar mesti ada jawapan dalam otak dah kan? Okey. So, kita cuba tengok jawapan dia. PQ dengan RS kalau guna pembaris. Kalau guna pembaris, pelajar boleh cuba ukur pada skrin handphone tu. Cuba ukur PQ berapa cm, lepas tu RS berapa cm. Letak pembaris dekat skrin handphone ni, ukur. Okay, berapa panjang. Tengok yang mana lebih panjang. Okey. So, sekarang dalam gambar ini, ada sesuatu yang mengganggu kita dalam melihat. Iaitu anak panah di tepi sini. Anak panah di atas dan bawah ni mengganggu penglihatan kita. So, cikgu nak buang anak panah ni supaya tidak mengganggu penglihatan kita. So, cikgu sudah buang anak panah tu. So, sekarang cuba bagi tahu cikgu garisan yang mana? PQ ataupun RS tadi PQ ataupun RS yang lebih panjang. Sama kan? Dua ni bila cikgu buang anak panah dekat hujung tu, baru kita perasan sebenarnya dua garisan ini adalah sama panjang. Tapi kenapa tadi dia kelihatan macam PQ ni lebih panjang? PQ ni nampak lebih panjang. Kenapa? Kerana anak panah dekat hujung tadi telah menyebabkan gangguan ke dalam pentafsiran otak. So situasi macam ni kita panggil sebagai ilusi optik. Alright? So cikgu bagi satu lagi contoh. Adakah sisi segi empat sama dalam gambar ini? Dia nampak lurus ke melengkung? Garisan ini nampak lurus ke melengkung? Kalau pada mata cikgu lah, saya nampak garisan kiri dan kanan ini, dia nampak macam melengkung kan? Tapi kalau kita letak pembaris di sini, cuba ukur di sini, letak satu pembaris di sini, sebenarnya dua garisan ini lurus. Dia sebenarnya lurus, tapi dia kelihatan bengkok dalam mata saya kerana telah berlaku inilah ilusi optik. Kerana ilusi optik telah berlaku. Bulatan-bulatan dalam gambar ni telah mengganggu penglihatan dan pentafsiran otak, membuatkan cikgu rasa garisan ni macam bengkok. Dalam mata saya memang nampak dia bengkok, tapi hakikatnya kalau kita ukur guna pembaris, sebenarnya dua garisan ini adalah lurus. So itu maksudnya ilusi optik. Gambar ni pun sama. Bila kamu first nampak gambar ni, dalam mata cikgu nampak macam gambar tu dia berputar-putar. Tapi sebenarnya pada sekeping gambar, mana mungkin ada putaran berlaku kan? Jadi roda ni nampak macam berputar-putar kerana ada gangguan. Warna putih dan biru ni bila diselang-selikan dalam roda tu, dia nampak seolah-olah menghasilkan satu ilusi optik. Nampak seolah-olah dia berputar. Next, kita pergi tengok titik buta. Kita sudah belajar tentang titik buta semasa kita melabel mata. Di mana titik buta dekat gambar raja ni, masih ingat tak? Dia terletak di bahagian sini. Di sini ada bintik buta ataupun titik buta. English we call it as blind spot. So kalau satu image, cahaya masuk, kalau dia bukan kena pada retina, kalau cahaya tu jatuh pada bahagian titik buta ni ataupun bintik buta ni, maka kita sebenarnya tak akan perasan benda itu wujud. Kita tak akan perasan benda itu wujud ataupun kita tidak dapat melihat benda itu. Alright, so dalam buku teks ada satu aktiviti macam ni lah. So pelajar boleh cuba buat bersama-bersama dengan cikgu lah. So kita ikut arahan di sini. So kamu tidak perlu pegang buku kerana cikgu sudah tayangkan gambar di sini. So apa yang kamu perlu buat ialah langkah kedua, tutup mata sebelah kiri. Tutup mata sebelah kiri macam ni. So kalau susah nak tutup sengit sebelah tu, tutuplah guna tangan ke sebelah kiri. Lepas tu look at the cat with your right eye. So guna mata sebelah kanan, tengok pada kucing itu. Tengok pada kucing itu. Tengok pada kucing itu. Lepas tu bila kamu tengok kucing itu, adakah kamu dapat nampak ada burung
Adakah burung itu masih boleh dinampak? Kalau cikgu, bila saya tengok kucing ini, mata kanan saya tengok kucing itu, saya masih boleh nampak burung itu secara sama-sama. Masih ada di situ. Cuma kurang jelas lah. Okay? So, lepas tu, langkah yang ketiga, dia suruh gerakkan buku bagi mata kamu. Okay? So, kita guna satu lagi cara ialah, kamu boleh gerakkan mata lebih dekat kepada skrin handphone kamu. Tapi mata kanan kamu terus melihat pada kucing. Semakin dekat dengan skrin handphone, dan pada satu saat kamu akan perasan burung itu sudah hilang. Kita tak dapat menampak burung itu dah. So bila burung itu hilang, maksudnya image untuk burung ini telah jatuh pada bintik buta. That's why kita buta terhadap burung. Kita tak nampak dah burung itu. Okay? So boleh cuba aktiviti ini. Lepas tu boleh share lah apa perasaan anda masa buat aktiviti ini. Seronok tak? Ataupun adakah burung itu telah terbang keluar? Apa hal yang berlaku? Boleh share lah dekat ruangan komen nanti. Alright, kita sudah berada di penghujung kelas kita. Okay, ini yang terakhir. Disebabkan mata kita ada had penglihatan, kita tidak dapat melihat benda yang terlalu kecil seperti bakteria, COVID-19 ni sekarang kita tak nampak, terlalu kecil. Lepas tu objek yang terlampau jauh, planet ke bintang ke yang terlalu jauh pun kita tak nampak. Okey, jadi saintis telah cuba mencipta pelbagai peralatan untuk membantu kita mengatasi masalah penglihatan ini, mengatasi had penglihatan kita. So contohnya kita nampak dalam buku teks, ada mikroskop elektron, mikroskop cahaya yang membantu kita nampak sel haiwan dan sel tumbuhan dalam magma kan. Lepas tu ada binocular ni bantu kita lihat benda yang lebih jauh. Mesin X-ray, mesin sinar X dan mesin ultra bunyi. Mesin ultra bunyi ni bantu kita melihat organ di dalam badan. So had penglihatan. Dapat tak kamu nampak organ dalam badan saya? Nampak tak? Tak dapat kan? Nampak tak otak di dalam kepala saya ni? Tak nampak. Tapi kita boleh guna mesin ultra bunyi ataupun mesin sinar X untuk mengatasi had penglihatan inilah. Alright. So last part, check for your understanding. Lepas dengar penerangan cikgu yang panjang lebar tu, cuba jawab 4 soalan ini. Boleh letakkan jawapan anda di ruangan komen. Lepas tu kita sama-sama bincanglah jawapan di ruangan komen nanti. Alright. So baca soalan ni sendiri, lepas tu cuba jawab soalan ya. Alright.